antara salah satu sel imun kita, iaitu salah satu nama dia adalah NK. NK ni adalah askar barisan hadapan yang kerja dia adalah menyerang sel kanser, menyerang penyakit atau wabak virus. Dialah yang pergi melawan ni. Dia macam kalau dekat Malaysia lah, contoh kat Malaysia kita ada Kementerian Pendidikan, kita ada Kementerian bahagian pembersihan, kita ada polis, kita ada tentera. Tapi kalau kita kena serang dengan musuh daripada luar, contohnya sistem pertahanan lah, askar kita atau angkatan tentera yang akan bertindak. Cikgu tak pergi perang, cikgu dia pergi ajar tuition kelas sains. Jadi yang pergi perang ni adalah NK cell. Dialah yang akan pergi perang lawan penyakit virus, kuman apa yang menyerang dalam badan kita. Jadi bila dia serang tu, sel-sel ni dia akan ada yang mati bersama-sama lah dalam perjuangan tersebut, ada yang mati bersama-sama, ada yang dapat hidup, ada yang survive. Sebab tu kenapa kita nak makan transfer berterusan, sebab kita nak hasilkan sel yang mati tadi, kita dapat hasilkan dengan sel yang baru, dan sel yang baru tu dia juga pintar atau bijak untuk melawan penyakit. Macam askar lah. Ada askar yang mati, ada yang gaut, yang tak boleh pergi perang, ada yang meninggal dunia. Jadi askar baru ni yang kita ambil untuk kita jadikan dia askar, perlu dilatih. Kalau tak, dia kalau kita tak latih dia tak kenal musuh lah. Sebab tu banyak penyakit yang menyerang badan sendiri, seperti kita dengar penyakit autoimun tu. Dia lawan dia attack badan sendiri kerana dia jadi gila lah. Sebab tu penting informasi ni, kenapa kita kena makan transfer factor berterusan. Dan juga sebab ni sel-sel tadi pasti ada yang tewas. Dan satu lagi, kecepatan. Bukti tadi peningkatan imun transfer factor setinggi 200 lebih peratus dan 400 lebih peratus tu, itu adalah kecepatan bagaimana NK cell ni untuk lawan kanser, untuk lawan penyakit. Macam polis lah. Kalau kita telefon dia, dekat rumah saya ni ada polis, ada perompak, berapa cepat dia datang. Sebab tu kalau kita lihat orang yang amalkan transfer factor ni, dia dapat kesan cepat lah. Ada yang 1 hari, ada yang 2 jam, ada yang 3, dalam masa seminggu dia dah dapat kesan. Kenapa? Kecepatan NK cell ni atau sistem imun dia bertindak. Ni. Dan juga kepandaian tu penting. Kenapa? Virus ni juga dia pun nak hidup kan. Jadi dia boleh menyamar-nyamar lah. Dia boleh buat fitnah, dia boleh tipu. Tu yang kita dengar ada mutasi. Bila cek, contoh seperti sekarang ni, kadang ada orang kata, saya pergi cek COVID positif, tapi simptom dah mula merebak dalam badan. Kenapa? Bila kita cek dalam darah dia, tak jumpa pun virus tu, kerana virus tu boleh menyamar. Jadi kita lihat sama-sama ni, bagaimana NK cell kita bekerja dalam badan. Ya. Yang betul-betul tu NK tu keluarkan itulah. Jadi anda lihatlah bagaimana sistem imun kita bekerja dalam badan kita. Inilah yang sedang bekerja dalam badan anda ni. Yang keluarkan yang tengah melawan penyakit, dan anda lihat nanti bila anda buang air, anda berpeluh, peluh anda dalam keadaan yang yang bertoksin, apa yang keluar dalam badan tu, itulah dia sebenarnya kerja sistem imun kita. Dan salah satu sel yang sangat penting dalam badan kita iaitu NK cell. Jadi anda bayangkanlah kalau NK cell ni dah tak bekerja. Itu masalah. Itu masalah. Sebab tu kita kena makan transfer factor banyak waktu sakit ni. Sebab apa? Sebab kita nak banyakkan NK cell kita ni supaya dia menang dalam pertempuran. Kalau tak, dia kalah lah. Sebab tu kadang ada orang kata, kenapa nak makan banyak sampai 5, sampai 10, kadang kita dengar sampai 30 kapsul satu hari. Sebab penyakit dia berat, bertahun-tahun dah dihidap dah hidap penyakit tersebut. Lepas tu memang parah. Takkan nak makan 1 kapsul patah 2. Memang tak logik lah kan. Jadi sebab tu dia nak kena ambil lebih.
Dan bila dia dah dalam keadaan semakin baik, dia dah boleh kurangkan pengambilan transfer factor. Jadi waktu sakit tu kena ambil lebih, betul-betul perang, barulah menang. Sebab tu penyakit yang parah seperti kanser pun kita dapat bantu. Kenapa? Kerana sistem imun juga dah menjadi bijak dan juga dapat tahu kenal penyakit. Sebab tu antara penyakit seperti kanser, kenapa kanser biasa membiak dan merebak tahap 3, tahap 4 baru dapat kesan. Sebab sel badan kita tak dapat kenal tu sel kanser. Jadi dia ingat kawan. Jadi sel kanser tu membiak. Jadi dia biarkan saja. Kerana secara setiap hari ni sel kanser kita ni nak membiak, tapi sebab antibody kita atau sistem imun kita masih bagus, dia dapat matikan balik. Tapi yang masalah kalau yang dah lemah atau yang dia tak boleh nak kenal, itulah yang kena kanser. Sebab tu hari ini anda faham kenapa ada orang kena kanser, ada orang tak kena kanser.